Hai, Assalamualaikum semua. Pada kali ini saya akan kongsikan tutorial bagaimana untuk menggunakan aplikasi Zoom untuk kita menjalankan perbincangan maupun conference bersama rakan-rakan maupun pelajar kita. Okey, untuk pengguna laptop, anda boleh klik browser dan terus ke laman web zoom.us. So ini adalah paparan hadapan laman web zoom.us. Disebabkan saya telah punya akaun, jadi saya apa yang saya paparkan di sini adalah akaun saya lah. So untuk mendapatkan aplikasi Zoom di komputer anda, so klik kepada meetings. Di bawah ini, scroll ke bawah, kita ada meetings, gambar kamera ni. Jadi anda boleh klik di sini. Jika anda tidak mempunyai akaun Zoom lagi, so di kawasan ini dia akan paparkan sign up. So anda boleh sign up untuk kali pertama secara percuma. Kerana saya telah ada akaun, jadi di sini ditulis upgrade to pro. Kerana akaun saya adalah basic plan yang percuma, penggunaan selama 40 minit untuk setiap sesi. So apabila anda telah sign up, daftar kali pertama, so secara automatik dia akan file Zoom apps akan terus di-downloadkan di dalam komputer anda. Seperti saya, aplikasi Zoom saya telah berada di desktop saya, so saya akan buka sekarang. So apabila kita membuka aplikasi Zoom, inilah paparan hadapan aplikasi Zoom kita. Untuk schedule a meeting, kita boleh klik kepada schedule. Jika kita nak terus mengadakan meeting tersebut impromptu, so kita boleh klik kepada new meeting. Jika kita ingin menyertai meeting yang dianjurkan oleh rakan-rakan lain, so kita boleh klik kepada join meeting. Dan jika kita ingin berkongsi screen kita, so kita boleh klik kepada share screen. Di sini saya akan tunjukkan cara untuk kita setkan meeting kita bersama para pelajar ataupun rakan sejawat. Jadi kita klik kepada schedule. Kita boleh masukkan, anda boleh masukkan topik yang anda ingin bincangkan, ataupun contoh mesyuarat pengurusan ataupun kelas kimia bersama Cikgu Amimah. So anda boleh masukkan topik yang anda ingin bincangkan dan boleh setkan masa, tarikh dia bila. Di sini saya set 25 dan pukul berapa anda ingin jalankan meeting tersebut, contoh 2 petang. Jadi disebabkan ini adalah basic plan sahaja, jadi kita tak perlu tukarkan masa. Kita letaklah 45 minit lah. So dia akan keluar, your Zoom basic plan has 40 time limit. So nanti waktu meeting tu, setelah capai ke 40 minit, dia akan pop up a window lah. Tak apa, itu tak ada masalah. Then kita set video untuk host dan participant, so that nanti waktu meeting kita boleh lihat participants kita dan participants pun boleh lihat kita lah. Dan audio kita set telephone and computer audio kerana mungkin pelajar kita ada menggunakan Zoom di telefon mereka, jadi mereka still boleh menggunakan audio yang ada. Untuk kalender ni saya linkkan dengan Google Calendar saya. Yang advanced option ni tak apa, kita tak perlu set di situ dan kita boleh schedule meeting yang baru. Disebabkan saya dah link dengan kalender saya, jadi dia terus link ke kalender Google saya. So ni tak ada masalah, kita close je. So sekarang ni tadi saya dah setkan satu meeting. Dia akan terpapar di sini. So bagaimana kita ingin memberikan ID meeting kita itu kepada pelajar-pelajar kita, kita boleh klik pada 3 titik ini, ikon 3 titik ini. So dia akan keluar copy invitation, edit ataupun delete. Kalau kita dah setuju dengan apa yang kita setkan tadi, kita tak perlu edit lah. Dan kalau kita tak ingin batalkan, so kita tak perlu delete.
So kita just copy the invitation. So bila kita copy the invitation, so sebagai contoh untuk kita lihat apakah yang tertulis pada invitation tu. Okay, saya buka Word saya sekejap untuk saya kongsikan. Okay, so inilah ayat yang akan keluar untuk meeting tersebut. So apa yang diperlukan oleh pelajar adalah meeting ID dan password ni. Okay, untuk dia menyertai meeting kita, sebab kita sekarang ni adalah sebagai host, tuan rumah. Okay. Alright, so jika kita so pelajar yang telah mendapat ID tadi, mereka akan masuk sendiri ke aplikasi Zoom mereka dan dia akan klik kepada join ni lah. So bila kita klik kepada join, so kita terus masukkan meeting ID tadi dan nanti kita akan terus masuk ke dalam aplikasi Zoom yang kita setkan. Okay. So untuk kali ni saya nak tunjuk bagaimana kita gunakan aplikasi Zoom kita sebagai host. Okay. Okay, let's say lah kalau saya start terus the tutorial. So saya start je sebab saya host, jadi saya boleh masuk dulu. Okay, nampak background saya tiba-tiba ada kat tepi pantai kan. Okay, so bagaimana ini berlaku? Kita masuk dulu. Kita boleh full screen kan. Okay, so di sini jika anda dapat lihat di bawah ini, dia ada ikon speaker, ikon video, ikon orang untuk invite, manage participants, share screen, chat, record dan reaction. Okay, so di sini kita boleh gunakan setiap ikon ni untuk kita mute kan kita punya suara. So kita just click the speaker and then it will become mute lah. Okay, jika kita nak suara kita didengari, so kita akan buka. Okay. Di sini pun kita boleh setkan speaker kita, audio setting dan sebagainya. Jika suara kita perlahan dan sebagainya, kita boleh set di sini lah. Okey, untuk video, okey, bagaimana saya paparkan pantai di belakang saya ni kan. Okey, so untuk video kita boleh klik di sini, anak panah ke atas ni. So dia boleh setkan sama ada kita nak kamera komputer kita dipaparkan kamera hadapan ataupun kamera belakang. Dan kita juga boleh choose virtual background. So di sini ini adalah virtual background yang saya pilih lah. Okey, tak perlu ada green screen seperti Apple kan. Okey, sebab kita guna komputer biasa macam saya menggunakan Microsoft Surface. Jadi saya tak ada green screen. So still dalam Zoom kita boleh ada virtual background Okey, itu yang best. Okey, let's say lah kalau saya nak buat saya tutup virtual background saya tunjuk balik caranya. Okey, saya close. Okey, so none. Saya klik kepada none. Jika none, so dia akan keluar lah kita punya background di belakang kita ataupun di hadapan, kamera hadapan kita lah. So tadi saya nak kekalkan lah sebab saya suka buat dia di tepi pantai. Okey. Okey, so sekarang ni jika kita ada pelajar yang tiba-tiba rasa cikgu boleh tak saya join kelas cikgu. Okey, dia bukan daripada kelas kita lah kan. So dia tak dapat invitation. So kita boleh still boleh invite dia di sini. So just type dia punya contact email dia. So kita boleh hantar dia punya invitation through emails. Okey, dan sebagainya lah. Okey. Untuk manage participants, di sini kita boleh melihat berapa ramai participants yang kita ada, disebabkan ini adalah trial session yang hanya saya je yang ada. So satu je lah kan. Jika ramai, kita akan ada satu list nama di sini. Okey, sebagai host, kita mungkin ada yang kata okey, Zoom ni bising lah, nanti dengar mak dia panggil makan lah, adik dia kira-kira kat belakang lah kan. Memang hiruk pikuk sikit pada permulaan. Tak apa, kita sebagai host kita boleh control mute all.
Okey, boleh klik kepada mute all untuk kita mutekan suara background pelajar-pelajar kita tu, supaya kita tidak terganggu sewaktu kita menyampaikan pengajaran. Okey. Jika kita nak unmute, kita boleh unmute. Dan pelajar juga, walaupun kita dah mutekan dia, dan jika dia ingin berkata sesuatu ataupun bertanya soalan, dia boleh tekan, kalau di komputer dia boleh tekan space bar tu untuk dia bercakap. Ini pun saya baru explore semalam bersama pelajar saya. Okey, so sementara dia nak bercakap tu, tekan space bar dan tu shortcut lah. Dia akan cakap lah, dan dia lepaskan space bar tu, so dia akan mute semula. Kan mudah kan? Selain dia boleh tekan button unmute lah. Okey, so kita close participants. Okey, so sekarang ni di sini juga ada chat room. Okey, chat room ni membolehkan kita chat lah dengan pelajar ataupun kita punya audience. So kita boleh type apa-apa di sini. Okey, saya type je lah salam all, padahal saya seorang je kat dalam ni kan. Okey, tak ada masalah. Okey, so di situ kita boleh type lah apa-apa soalan. Jika pelajar tu di-mutekan dia punya voice, so dia boleh type juga salah satu option yang kita ada lah. Kita close. Okay, sekarang saya nak closekan lah saya punya muka ni, so dia akan paparkan nama saya. Okay. Okay, untuk kita mulakan meeting ataupun lesson kita boleh share screen. Okey, di sini kita boleh share apa screen yang kita nak tunjukkan kepada pelajar. Okey, contohnya saya nak share whiteboard saya. Okey, so saya share, tekan share. Okey, whiteboard ni akan terpapar kepada semua lah, dan semua pun boleh tulis. So kita boleh besarkan juga ataupun kita nak kecilkan pun boleh, tak ada masalah. Saya kecilkan supaya kita nampak dia adalah whiteboard. Kalau tak, kita tak perasan ni whiteboard kan. Dan kita boleh anjak-anjakkan dia, kita boleh alih-alihkan dia bila kita tekan select. So bila kita dah buka whiteboard, dia akan ada satu button untuk kita annotate lah. Okey. Di sini kita boleh select text. Text ni jika kita klik, kita boleh type sesuatu di sini. Okay, so kita boleh type. So kalau lah rasa kita tak boleh tiada pen ataupun tak boleh menulis, nak tulis pakai jari, kita tak ada touch screen pula. Okay, so kita boleh type, tak ada masalah. Okay, dan untuk icon draw ni kita boleh draw, sama ada kita draw bentuk persegi ke, okay, kita nak highlightkan satu ataupun kita nak buat putera minda ke kan. Then kita boleh juga draw conteng-conteng macam biasa. Contoh saya nak buat bulatan. Okay, ni saya pakai mouse okay lah, saya pakai pen. Sekejap. Okay, okay, 3 segi ke, nak buat muka orang ke kan. Okay, so ikut kita lah, kita nak tulis apa. And then di sini juga ada macam-macam bentuk yang kita boleh pilih lah, nak buat arrow ke. Okay, tengok kepada gambar ni. Memang mudah. Okay, stem di sini sama ada kita nak letak. Okay, bila dia buat latihan, pelajar kita dah tuliskan jawapan mereka. Okay, mungkin dia betul, so kita letak stem kat sini. Okay, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Okay, kita boleh letak tu semua. Memang best lah, kita suka dia punya jawapan. Okay, love, berapa banyak love kita nak bagi, boleh, tak ada masalah. Dan spotlight di sini kita boleh highlightkan apa yang kita nak cakapkan. Okay, kita tekan. Okay, siapa ni? Mim Sensei. So ni Mim Sensei. Okay, kita lebih tunjuk di mana yang kita tengah fokuskan pada sesuatu masa itu. Eraser di sini kita boleh gunakan untuk kita memadam segala penulisan kita lah. Stem tadi pun kita boleh padam. Okay, dan di sini format, icon format, kita boleh pilih warna-warna yang kita suka, dan kita boleh pilih ketebalan ketebalan pen yang kita nak tadi lah. Sama ada ini ke
tebal sangat ke kan. So let's say kalau tebal, tengok line dia. Tebal lah, dia akan besar lah. Okey. Kalau nipis, so dia akan nipis lah penulisan kita tu. Okey. Size font pun kita boleh pilih. Ini adalah untuk yang kalau kita text tadi lah, kita type text, so size font dan sama ada kita nak bold ataupun tidak, kita boleh pilih di situ. So jika kita tulis sesuatu yang tersilap, oops, tersilap kan, oops, okey. So kita boleh undo. Kita nak buang balik benda tu kan. So saya kalau tengah melukis ke, takkan nak padam semua kan. Okey. So dan kita juga boleh redo. Dan di sini button clear di sini yang bestnya. Okey, kita boleh pilih sama ada kita nak clear all drawings ataupun hanya clear my drawings ataupun clear viewers drawings. Okey, kenapa dia ada button clear viewers drawings? Okay, seperti yang saya katakan, whiteboard ni dipaparkan kepada semua. Jadi, ahli meeting ataupun pelajar-pelajar kita boleh melihat whiteboard kita. Dan mereka juga boleh menulis sesuatu di atas whiteboard ini. Okay, seperti contoh, saya ingin pelajar saya berkongsi jawapan mereka, jalan kerja jawapan mereka di atas whiteboard ini untuk saya semak. Jadi, mereka boleh tulis. Dan jika kita nak padam, contoh bila kita dah tulis sesuatu dan kita nak kita nak padam yang pelajar conteng, kita nak biarkan tulisan asal kita sahaja di situ, so kita boleh click on viewers drawing. Tapi disebabkan saya tak ada viewers sekarang, so saya tak boleh tunjuk contoh lah. Tapi untuk memahamkan kalian penonton semua, so ni adalah function bagi viewers drawing lah. Clear viewers drawing. Jika saya je yang ada kat sini, so clear my drawings pun dah clear dah, ataupun clear all drawings ni untuk drawing kita dan drawing audience. Okay, dan kita juga boleh save whiteboard kita. Kita boleh save whiteboard kita yang contohlah kita telah tulis nota di atas whiteboard ni, so kita boleh save, tak risau tak hilang. Okay, so saya nak tutup, so dan saya nak stop share the whiteboard. Okey, so sekarang saya dah kembali balik ke dalam Zoom. So sekarang saya nak share screen saya untuk saya buka file PDF. Apa yang best dekat Zoom ni, kita boleh annotate apa-apa jenis file pun. So far tak ada masalah. So di sini ada beberapa ikon tadi kan. Okay, jika kita tengok yang bawah, ikon yang bawah tadi, dia tak ada annotate. Tapi once kita tekan button share, akan keluar annotate dekat sini. So annotate ni lah yang membolehkan kita add on any notes dekat dalam kita punya paparan screen kita. Dan di sini more ni jika kita tengah berbincang, so kita nak buka chat room takut ada soalan ke apa ke kan, dan kita nak record presentation kita, so kita boleh klik di mana-mana yang record sini lah. Okay, yang lain ni kita boleh klik lah mana-mana function yang kita inginkan. Okay, so kita buka, contoh saya nak buka buku teks tingkatan 4. Okay, saya akan buka buku teks. Okay, so contohlah saya ambil mana-mana page yang saya ingin bincangkan dengan pelajar. Okey, so dengan button annotate tadi, okey, kita nak contengkan ni, kita nak highlightkan apa-apa yang ada ni. Okey, okey sekejap. Okey, so kita tekan kepada annotate dan kita boleh klik draw ataupun kita nak besarkan sikit kan. Kita ambil ni, kita nak highlightkan apa-apa yang ada pada screen kita. Okey, so kita boleh highlightkan. So let's say lah saya nak cakap kat pelajar yang saya tengah cakap kat sini. Okay, so kita letak kat sini. So pelajar akan tengok sini lah. Okay, so tolong tengok kat situ sekarang. Okay, so sekarang kita nak highlight. Okay, copper is less reactive towards so less reactive. So kita nak highlightkan boleh towards oxygen. Okay, so pelajar akan nampak apa yang kita highlightkan lah. Contoh kalau kita pilih warna lain ke kan, kita nak tulis hijau. Okey, ni untuk highlight lah. Okey, untuk tulis kita ambil halus sikit.
So kita boleh conteng-conteng atas kita punya screen. Tapi bila kita scroll, contengan itu akan kekal tapi screen kita akan berubah. So bagaimana kita nak hilangkan? So kita just clear all drawings. So kita bersihlah screen kita. Jika kita tak nak dia hilang, maksudnya kita tak nak tulis banyak kali, jadi kita kena buka whiteboard. Contoh kita tengah bincang-bincang dekat file PDF ni, lepas tu kita nak conteng sesuatu yang kita tak nak dia perlu diconteng banyak kali, ditulis banyak kali. So kita share, buat new share, kita buka whiteboard kita dalam masa yang sama. So kita boleh lah sharekan apa yang kita nak tulis tadi. Contoh saya nak buat persamaan copper to oxide react dengan magnesium. So dapat magnesium oxide plus okey. So boleh tak ada masalah. So persamaan ni kita akan guna sepanjang perbincangan. So kita tak nak tulis banyak kali. Jika kita tulis di screen PDF tadi, kita tulis banyak kali. So untuk mengelakkannya, kita buka whiteboard. So kita boleh kembali semula ke PDF kita tanpa masalah. Okey, mudah kan? Okey. So kalau kita nak ke tepi kan ke, so kita boleh alih-alih whiteboard ni, tepikan sekejap untuk kita tengok PDF kita, ataupun kita kembali kepada PDF kita dan kita boleh ambil semula lah whiteboard kita tadi. Okey, tak ada masalah. Okey, sekejap ni. Okey, senang kan? Best, dia boleh multitask at the same multitask screen. Tu yang saya suka lah tentang Zoom ni. So saya close, so saya stop sharing. Okey, so kita akan kembali di sini. Okey, so setakat ni itu adalah basic functions yang kita boleh guna dalam Zoom meeting lah. Dan di sini juga kita boleh letak reaction. So let's say lah kita suka so dia akan letak keluar lah reaction yang kita nak tu dekat nama kita. Okey, di sini sebab saya je seorang partisipan, so dia papan nama saya je lah. Jika terdapat lebih daripada satu ataupun ramai, so dia akan show dalam bentuk grid view tu so setiap orang kita boleh tengok lah muka masing-masing. So still kita boleh rasa suasana di dalam kelas tu, sebab kita boleh nampak apa yang pelajar sedang buat dan pelajar pun boleh tengok muka kita. Tu yang saya suka lah. Okey. Okey, satu kekangan Zoom background, Zoom basic plan ni. Okey, satu limitation bagi Zoom basic plan ni adalah kita hanya boleh menjalankan meeting kita selama 40 minit je untuk satu sesi. Jadi jika anda berhasrat untuk menjalankan perbincangan selama 1 jam ataupun 1 jam setengah dan ke atas, jadi kita ada beberapa cara, tak perlulah kita Okey, salah satu limitation bagi basic plan dalam Zoom ini adalah satu sesi hanya boleh dijalankan selama 40 minit sahaja. Okey, jadi jika anda berhasrat untuk menjalankan perbincangan anda lebih daripada 40 minit, adakah anda perlu subscribe upgrade your plan? Tak perlu saya ada satu tips yang anda boleh gunakan di mana selepas 40 minit berlangsungnya perbincangan, secara automatik akan pop out satu window yang mengatakan okey dah sampai 40 minit. Jadi Zoom akan berhenti. Okay, so kita just end the meeting. Cuma kita cakaplah dengan pelajar, okay, take 5 sekarang. So semua orang akan you end the meeting. So semua orang akan keluar daripada meeting tu. Dalam masa yang sama pelajar take 5 tu, cikgu bolehlah create another meeting ID untuk pelajar join semula. So next sesi tu guna ID yang baru. So pelajar boleh join, sekejap je dia join tu dalam 5 minit ke 10 minit. Okay, then kita boleh proceed pengajaran seperti biasa. So kaedah yang sama berulanglah jika kita ingin menggunakan masa yang lebih panjang. So itu tips dia. Tak perlu kita nak upgrade kepada plan yang perlu
berbayar. Okay, kita just guna basic plan saja. Macam saya, pengalaman saya 2 kali sesi 3 jam dengan pelajar saya Isnin dan Selasa. Alhamdulillah, Zoom berbaik hati memberikan saya sesi yang percuma setelah mencapai 40 minit tu. Memang dia keluar pop-up window, Zoom want to give you extend the time. So I'm happy with that. Thank you Zoom. Okay, so kita tak tahu rezeki masing-masing kan. So cubalah cikgu. Good luck, mudah je. Terima kasih. Assalamualaikum, moga bermanfaat.